Apakah kita hidup dalam satu simulasi? Apa tu simulasi? Simulasi bermakna kita bukan dalam alam nyata. Kita mungkin adalah satu otak di dalam satu kotak yang dimasukkan wire ke kabel ke untuk bagi perasaan cahaya, perasaan rasa, bunyi, kerana semua itu melalui panca indera kita sudah kita ketahui hanyalah ombak, hanyalah stimulus atau trigger. Jadi katakan dengar suara ini. Suara ni gelombang. Kalau depan kita, kita boleh dengarlah dalam telinga kita. Ini melalui alat, dia dirakamkan, dia dimasukkan sebagai satu data digital ke, lepas tu ditukar balik jadi analog, menggerakkan gendang dia sampai ke telinga kita balik. Ya. Begitu juga warna hitam ini ialah cahaya tak dapat dibalikkan. Ya. Putih itu cahaya dibalikkan. Yang warna merah ialah cahaya yang gelombang dia lebih pendek ke panjang ke satulah, dan biru pula yang berlawanan. Itu sebab kita tengok pelangi, sebelah tu biru, satu tu merah ungu. Jadi mainkan gelombang yang jadikanlah grafik yang anda tengok berlainan warna, dan gerak dia itu rakaman yang gerak, ya. Lepas tu kalau pasang goggle pada mata kita stereo, kita akan nampak 3 dimensi. Jadi dia semua mainan stimulus saja, gelombang saja. Jadi soalan dia, apakah kita hidup dalam satu simulasi? Menurut Elon Musk yang nak pergi Marik, yang buat Tesla tu, dan juga dia sebagai pemegang saham dalam OpenAI, Microsoft, adalah sikit. Dia percaya kita hidup dalam simulasi. Jadi mengejutkan kita, ya. Saya yang seorang yang paling bijak di muka bumi ini, buat SpaceX roket dan sebagainya, bukan calang-calang. Dia percaya kita dalam simulasi, dan dia kata kita tengah buat AI ni kena jaga-jaga. Jadi soalannya timbul, kalau kita dah dalam simulasi, awak nak jaga-jaga apa? Dalam konteks Islam, ilmu hakikat, ilmu tasawuf, kita percaya alam ini waham, ilusi, dan kita dan genggaman Allah. Allah atas segala sesuatu sudah maha berkuasa dan sudah mengira qadara, dan qada dan qadar sudah ditulis oleh Allah sejak filul mahfuz azali lagi. Pena sudah angkat, dakwah pun sudah kering. Ini juga jadi pembalahan antara Mu'tazilah, Jabariyah, Asy'ariyah, Maturidi, ya, Imam Al-Ghazali, Ibn Sina, Ibn Rushd, Aristotle, Plato, semua ahli falsafah termasuk apa ini, dan mungkin satu dua saudara yang minat tajuk ni. Bukan semua orang minat. Mereka minat lagu-lagu, minat AI, Nisa AI, benda lara lah. Tetapi mereka berbincang, apakah Allah itu menguasai kamu tak boleh buat apa? Ya, atau dia bagi kebebasan, dia buat hukum ni semua, awak buat apa awak nak, awak kuasai, tapi dalam hukum dia. Macam awak lari, awak tak boleh lah lebih sekian, awak makan, awak minat pada jantina yang sebaliknya, ya, itu sudah diletak hukum. Bila ada telinga, kita suka dengar muzik, jiwa kita suka cari ketenangan. Ini hukum sudah diletak, tapi pilihan itu anda boleh pilih. Jodoh di tangan Allah, tapi aku pilih lah. Lepas tu kalau jadi kata, itulah jodohnya. Makan, aku makan lah. Tapi mana aku termakan, itulah rezeki. Tapi ada syariat. Awak termakan benda haram. Awak terkahwin orang yang tak solat misalnya, awak dapat problem. Contoh, atau tak terbuka pikiran. Jadi ini menjadi pembalahan. Tapi kita bincang ke macam mana pun, kita tetap tak boleh keluar dari kotak. Sama ada kotak betul atau kotak yang tak betul. Ya, contoh kita nak pergi ambil jarum, pergi cucuk tangan kita. Aku rasa sakit. Tapi sakit itu pun gelombang. Sakit itu gelombang. Amat sakit. Gelombang lagi. Dan reaksi kita menarik tangan kita daripada jarum atau api, itu reaksi elektrik dalam badan kita. Kita kena current, langsung lumpuh. Jadi
apa sebenarnya? Kita tak dapat keluar dari badan kita. Kalau kita keluar dari badan, sebenarnya kalau roh kita keluar, kita pun tak tahu roh ni apa. Ada orang kata dia adalah kesedaran. Kalau kita mati, dah tidur, kita lupa. Tadi kita tidur 5, 6 jam, 7 jam. Apa? Kalau tak teringat mimpi kita. Seolah betul mati, kita panggil dia mati kecil lah. Jadi, dalam Islam kita kata ada roh. Orang etis tak percaya. Ada saintis tak percaya. Tapi ada ahli sains yang percaya. Dalam Islam pun dia kira sains, tapi dia kata ada roh. Okey, katakan roh kita dapat keluar. Aku pun dapat keluar. Bila keluar, aku ini berbahasa apa? Kerana bahasa ni semua dalam sel dekat sini. Aku nampak apa? Kerana nampak ni mata kat sini. Aku kat luar ni, nak tengok merah ke, biru ke, dia gelombang. Jadi macam aku nak tengok gelombang. Gelombang ni mata. Dan mungkin dia tengok benda lain. Atau kita kata hijab terangkat. Kerana ini semua hijab yang pakai gelombang ni hijab. Mungkin di luar tu, di luar gelombang. Wallahualam. Okay. Tapi Allah kata, contohnya, kamu tak boleh melihat dia, tapi dia menyelubungi penglihatan. He encompasses vision, ini dalam Al-Quran. Dan dia kata tentang orang nenek moyang kita mati. Adam mati ke, sebelum Adam mati ke, sekarang kita mati ke, dan cucu cicit kita mati. Ini dalam surah Waqiah. Mati, apa akan jadi? Akan bangkit satu hari, Yaumiddin. Dah beribu tahun, akan berjuta tahun lagi. Tapi mati, semua bangun tengok, Adam ada, Muhammad ada, saya ada, cucu cicit semua ada. Pada hari yang sama, Yaumiddin. Luar perkiraan yang ada dalam, kita panggil time space lah, atau quantum physics lah, ruang dan masa. Allah di luar ruang dan masa. Tapi soalannya, apakah dia di dalam ruang dan masa, atau dia tunggu di luar ruang masa, hisap kamu syurga ke neraka. Jadi ini perkara tafakur, sebagian dari falsafah. Cuma ada orang kita kata, malah fikir benda ni, ini untuk orang gila ke apa? Tidak. Dalam Quran sebut, Nabi Ibrahim tanya bagaimana kita hidup balik. Surah Al-Qiyamah, bagaimana kita kiam naik balik, padahal nenek moyang kita tulang. Allah kata mudah saja. Awak dari tiada kami ciptakan. Apatah lagi daripada tulang-tulang. Bukan nak pakai tulang-tulang, menyatakan dia boleh cipta semula. Lepas tu surah Waqiah, dia pergi lebih lanjut. Bukan saja nenek moyang kamu, keturunan kamu. Dan ayat kata tentang kehancuran itu bukan kehancuran alam, tapi kehancuran diri. Bila nampak gunung-gunung bergulung. Macam mana gunung boleh bergulung? Bila nampak bertebiaran jiwa itu. Kerana kita mati, belum mati sekarang. Hidup kan? Kalau tidak hidup, jin ke hantu tak tengok ni lah. Orang yang hidup saja. Bila kau mati, kau mungkin tak dapat tengok klip lagi. Dan masa itu, kita tak tahu apa akan berlaku. Masa mati saat tu, Allah yang tahu. Orang kata tanda-tanda kiamat ada. Tanda-tanda kebangkitan tak ada. Berkebangkitan. Dah sebut Quran. Padang mahsyar. Ya, masa itu kita tak tahu. Saat itu, bila berlaku, kita pun, we don't know. Ada orang kata, hidup dia semua tergulung. Jadi satu. Nenek moyang masa dia kecil, makanan pertama dia macam memory tu main balik. Masa tu macam tak angkat hijab. Ada orang kata pineal gland ke apa ke. Tak apa. Tapi sesuatu akan berlaku. Bila awak mati, akan pasti berlaku. Dan bila dia berlaku, kamu tinggalkan dunia lah, sedih lah, menangis. Kamu pun tak ada tangisan, mereka menangis. Tapi lepas kebumikan sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan, setahun, 2-3 tahun, 10 tahun, 100 tahun, cucu cicit akan dilupai. Tapi jiwa itu pergi mana? Apa dia rasai ialah real. Atau simulasi. Kerana asalnya kita siapa? Itulah. Follow lah Pek, sambil bertafakur, berbincang dan menyiasat. Dalam internet Allah dah bagi begitu laju bermilisaat. Mungkin itu simulasi. Macam mana internet Google simpan begitu banyak zettabyte, orang kata yottabyte belum sampai 64 zettabyte sekarang, terabyte, gigabyte, semua itulah. Sekian, sehingga kita jumpa lagi. Didoakan, dirahmati Allah, ditambahkan ilmu, dirapati dengan ruh kita menghadap wajah Allah. Assalamualaikum.